الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها شائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin daripada Allah, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan hati kita. Allah taala masih lagi memberikan kepada kita roh untuk kita terus bernafas di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan bernafasnya kita dapatlah kita melakukan segala macam amalan-amalan saleh. Kerana dunia ini Allah Taala ciptakan bagi kita untuk beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, inna dunya darul musta'tabin. Kata ulama, bukan sabda Rasulullah, kata ulama, iaitu Syekh Abu Laith As-Samarqani, dia menyebutkan kepada kita bahawa ad-dunya darul musta'tabin. Dunia itu adalah merupakan tempat untuk kita berpenat-penat. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan sebagai darul musta'tabin itu ialah suatu tempat untuk kita berpenat-penat supaya kita dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata yang lain, bila Allah Taala bagi kita kepada kehidupan, kita masih mampu lagi untuk bertaubat, kita masih mampu lagi untuk salat, kita masih mampu lagi untuk melakukan bermacam-macam amalan-amalan kebaikan. Maka sebab itu tuan-tuan, biarlah kita berpenat-penat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah kita penat, kita letih kerana kita melakukan perkara maksiat. Ada orang dia letih kerana banyak sangat mengumpat, penat mengumpat, letih, tetapi tuan-tuan tak dapat pahala, yang dapatnya dosa, bahkan akan dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi alangkah baiknya kalau digantikan kepenatan kita mengumpat tadi, digantikan dengan kepenatan kita berzikir. Penatnya kita membaca Al-Quran, sekerana setiap kali kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita bersalawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi tuan-tuan, malam ini kita sudah memasuk malam ketiga daripada bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya.
Man sallama alayya iz kuntu, barang siapa yang berselawat ke atas ketika aku sudah pun meninggal dunia, ketika mana aku sudah pun meninggal dunia, maka kata Nabi SAW, nescaya akan datang kepada aku Jibril. Ja'atni Jibril, maka akan datanglah kepada aku malaikat Jibril. Lalu Jibril akan berkata, ya Muhammad, inna fulan ibn al-fulan yaqra'uka salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin si fulan itu telah menyampaikan kepada engkau salam. Kata Nabi, fa'aqul, aku akan kata, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi akan jawab salam kita. Nabi akan jawab setiap kali kita berselawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu tuan-tuan, kita gantikan waktu-waktu terluang kita yang kita habiskan di kedai-kedai kopi, yang kita habiskan duk melepak, yang kita habiskan di depan televisyen, yang kita habiskan dengan membaca WhatsApp dan sebagainya, maka tuan-tuan kita gantikan dengan zikir. Sama ada kita zikir dengan lidah kita ataupun kita berzikir dalam hati kita. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia menjadi bekalan kepada kita ketika mana kita nak meninggal dunia besok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ingatkan kepada kita supaya kita banyak ingat kepada mati. Nabi suruh kita banyak ingat kepada mati. Malam ni kita akan bincangkan tuan-tuan satu bab daripada kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta. Kita bincang dalam bab kitab At-Tazkirah, peringatan, dalam bab peringatan fi ahwalil mauta, untuk kita mengetahui hal-hal keadaan ketika mana kita mati dan selepas kematian kita. Dan tuan-tuan, malam ni kita masuk dalam bab zikrul maut wal ista'dadu lahu. Bab pada menyatakan memperbanyakkan ingat mati dan buat persiapan untuk mati. Kita disuruh banyak ingat kepada mati. Ya tuan-tuan, banyak ingat kepada mati. Bahkan satu ketika baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan di Madinah. Ketika mana dia sampai di Madinah, maka kata para sahabat, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu yadhakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ramai orang yang bergelak ketawa, yang seronok sangat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru zikr hadamul lazzat ma'ara la syaghaltu amma ara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau aksartu, kalaulah kamu banyak mengingati perkara-perkara yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, iaitu mati, nescaya kamu akan sibuk melakukan amalan-amalan dan aku tidak akan lihat apa yang sedang aku lihat. Maknanya kamu tidak ada masa lagi untuk bergelak ketawa. Kalau kamu sibukkan diri kamu untuk melakukan amalan-amalan kita sebagai persiapan, sebagai bekalan untuk kita bawa mati. Bila kita nak beramal, nak sediakan bekalan bila kita ingat mati. Kalau kita tak ingat mati, tuan-tuan, kita tak nak beramal. Kalau kita tak ingat mati, tuan-tuan, kita rasa seronok. Sedangkan kematian itu setiap hari dia sentiasa menghampiri kita. Mati itu makin lama makin hampir dengan kita, makin lama makin dekat dengan kita. Tetapi kita masih lagi tak sedar-sedar. Kita masih lagi sibuk dengan perkara-perkara lain. Kita masih lagi sibuk dengan dunia kita. Tuan-tuan, bila kita sibuk dengan dunia kita, maka kita akan lalai. Bila kita lalai, tuan-tuan, ingat suatu hari besok mati itu akan datang secara tiba-tiba. Sebab itu Nabi kata apa? Akhafu mautal fawati. Sangat ditakuti oleh aku akan kematian secara tiba-tiba. Kita tak tahu kematian kita. Sebab mati itu tidak disyaratkan sakit. Mati itu tidak disyaratkan tua. Mati itu juga tidak disyaratkan kita ini sudah lama hidup dan sebagainya. Tetapi mati itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh panggil kita, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik nyawa kita, pada bila-bila masa. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita banyak mengingati mati, banyak ingat mati. Tuan-tuan, satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada asbab yang mana beliau telah menakalkan satu hadis. Zukira inna Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fa asna alaihi faqala, telah datang kepada seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki dia datang kepada Rasulullah, dia memuji Nabi, dia puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun tanya dia, apa Nabi tanya dia? Kaifa zikruhu lil maut. Lelaki terpuji Rasulullah, maknanya macam kita salawat lah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, banyak salawat. Kemudian Nabi tanya dia, macam mana kau banyak tengok mati? Kita ni selawat rajin ni, banyak tengok mati. Nabi tanya kepada sahabat ni, Nabi tanya kepada lelaki ni, Nabi tanya kaifa zikruhu lil maut, macam mana kamu mengingati mati? Falam yazkuru dhalika faqala wa ma huwa kama taqulu. Lalu dia kata apa? Apabila ditanya maka dia kata apa? Dia kata dia memang sentiasa mengingati mati. Jadi bila sentiasa mengingati mati itu, tuan-tuan, biasa mengingati mati itu maknanya apa? Maksudnya bagaimana banyaknya dia berselawat, begitulah banyaknya dia mengingati mati. Sebab apa? Sebab dengan selawat itu dia nak mati untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tuan-tuan macam tu? Ada tak kita ingat mati betul selawat Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan mati besok dapat bersama dengan Rasulullah? Ada tak kita ni, tuan-tuan? Ataupun kita selawat itu hati kita kosong, tak ada pengharapan, tak ada pengharapan untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka Nabi kata, banyak mana dia ingat Allah, banyak mana dia ingat kematian, maka banyak itulah juga dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, berapa kali dalam satu hari kita sebenarnya ingat kepada mati? Berapa hari dalam satu hari ni kita sebenarnya ingat kepada mati? Tuan-tuan, sekurang-kurangnya 20 kali kita ingat kepada mati. 20 kali ingat kepada mati. Para ulama dahulu, tuan-tuan, diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, bagaimana para ulama dahulu dia akan duduk dekat kubur. Lepas bayar subuh, dia pergi ke kubur di Baqi', dia berada di pagar-pagar kubur di Baqi' tadi. Lalu dia pun berkata kepada diri dia, Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Dia kata, kita nak mati dah ni, kita nak pergi dah ni, kita dah nak berangkat dah menuju kepada negara abadi, kita nak mati. Tuan-tuan, dia sebut kita nak pergi dah, kita nak berangkat dah. Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Tiba-tiba, tuan-tuan, suatu hari Amirul Mukminin lalu di kalangan para ulama tadi yang menyebut Ar-Rahil, 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 yang kita nak pergi dah, kita nak pergi dah, duduk dalam kubur, kita nak pergi dah, menuju ke kubur ni, kita nak pergi kubur dah ni, nak mati dah. Dia sebut, itu zikir dia, itu sebutan dia, tuan-tuan. Kemudian satu hari khalifah lalu lagi, dia dapati orang-orang yang menyebutkan perkataan Ar-Rahil, Ar-Rahil itu sudah tiada. Lalu khalifah bertanya, ke manakah perginya lelaki-lelaki yang menyebutkan Ar-Rahil, Ar-Rahil, yang kita nak pergi dah, kita nak pergi dah, Lalu dia beritahu orang,
wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka yang menyebabkan rahil di Madinah ini sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Amirul Mukminin, alangkah bertuahnya mereka pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan mereka telah bersedia untuk bertemu Allah. Tuan-tuan, kita ni dah bersedia belum? Macam mana amalan-amalan kita? Maka sebab itu berkata Ad-Daqaq, dia kata apa? Ad-Daqaq kata min akthar man akthara min zikril maut aqrama bi thalathati asya. Orang yang paling banyak mengingati mati, orang yang banyak mengingati mati, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 perkara. Allah muliakan dia dengan 3 perkara. Ini tanda-tanda orang yang ingat kepada mati. Kita muhasabah diri kita, tuan-tuan, termasuklah diri saya. Ada tak benda ni kepada kita? Kalau tak ada, tuan-tuan, kita belum lagi orang yang banyak ingat kepada mati. Kita tambahkan lagi sebelum tidur malam, tuan-tuan, kita fikir, kita renung di kita, ya Allah, kalau ditakdirkan malam ni aku mati, ya Allah, macam mana keadaan aku? Kita tanya diri kita, tuan-tuan, kalau kita matilah malam ni agak macam mana agak? Apa persiapan kita? Itu sebab, tuan-tuan, para ulama sebelum dia menutupkan mata, dia fikir muhasabah diri dia istighfar. Kemudian dia akan membaca satu surah yang akan menyelamatkannya di dalam kubur, iaitu suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca suratul Mulk, ya. Bahkan ada seorang lelaki, dia pergi ke kubur. Waktu di kubur dia mendengar ada orang yang baca suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Kemudian dia mendengar disambung lagi dengan bacaan surah Alif Lam Mim atau surah Sajadah. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, sampai habis. Itulah surah-surah yang diulang-ulang. Kemudian sahabat dia datang bertemu dengan Rasulullah. Dia menceritakan bagaimana dia pergi ke kubur, ada orang yang suka membaca suratul Mulk dan surah As-Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Lalu kata Nabi, innahuma suratul munjiyah. Kedua-duanya itu adalah merupakan surah munjiyah. Maknanya surah yang kita baca yang akan menyelamatkan kita daripada siksaan kubur. Itu sebab, tuan-tuan, kita cuba lazimkan diri kita untuk kita baca suratul Mulk. Kita lazimkan diri kita untuk kita baca suratul Mulk. Sebab kita tak tahu apa lagi bekalan yang kita ada. Bekalan apa lagi yang kita ada. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, ditakdirkan Allah malam nanti kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya sudah ada surah penyelamat yang akan menyelamatkan kita di alam kubur sana. Ya, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila kita banyak ingat mati, Allah bagi kita 3 kelebihan, 3 kemuliaan. Apa dia? Yang pertama disebut ialah ta'jilut taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang banyak ingat mati, dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertaubat. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sebut dia bertaubat, sebut dia bertaubat, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kita tulis bahasa-bahasa dalam status kita, kita tulis bahasa-bahasa dalam Facebook kita, kita tulis bahasa-bahasa dalam WhatsApp kita, Astaghfirullah. Padahal kita copy paste dia pun Astaghfirullah, gambar bahasa Astaghfirullah. Tuan-tuan, kita hanya melahirkan rasa Astaghfirullah itu, bertaubat itu, kita hanya lahirkan kepada manusia saja. Nampak, orang nampak Astaghfirullah, berkata Astaghfirullah, tetapi, tuan-tuan, kita tidak pernah salat taubat. Kita tidak pernah menangis. Sebab apa? Sebab kita hanya perlukan like daripada orang. Waktu kita tulis dalam Facebook, oh like, gambar Astaghfirullah, ramai like, sampai 1000 orang like gitu. Kita seronok, tuan-tuan. Hakikatnya, adakah kita bertaubat?
Hakikatnya bertaubatkah kita? Tidak. Tak pernah pun solat taubat. Hanya taubat di Facebook, hanya taubat istighfarnya di Instagram, hanya istighfarnya di status. Tuan-tuan, tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tuan-tuan, orang yang ingat mati, dia tidak sempat pun nak tulis di Facebook, tak sempat pun nak tulis status, tetapi dia akan segera menitiskan air mata dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera dia bertaubat, berdosa. Kita sentiasa rasa kita ni pendosa. Saya pun dosa, tuan-tuan pun pendosa. Saya banyak dosa, tuan-tuan pun banyak dosa. Jadi kita sama-sama bertaubat. Ya, hari ni tuan-tuan, kita tak tahu banyak dosa kita dah buat hari ni. Daripada kita buka mata pagi tadi sampai dah ke maghrib, berapa banyak dah dosa yang kita buat. Kalaulah kita dah aturkan di antara dosa dengan pahala kita, mana agaknya lebih banyak. Dan kita tidak tahu tuan-tuan, bagaimana keadaan kematian kita besok. Apakah kita mati dalam keadaan kita melakukan ibadah, ataupun kita mati dalam melakukan maksiat dan dosa. Kita tak tahu. Wa'iyadzubillah, kalaulah ditakdirkan seseorang itu mati dalam keadaan melakukan maksiat, dalam keadaan sedang mengumpat orang, dalam keadaan sedang mengata orang, dalam keadaan mata kita melihat maksiat, dalam keadaan telinga kita mendengar benda-benda maksiat, Allahu Rabbi. Maka bila menyedari hakikat mati, kita ingat mati, tuan-tuan, saya sebutkan tadi Al-Imam Al-Qurtubi kata paling kurang ingat mati satu hari berapa kali? 20 kali. Ada tak tuan-tuan dalam satu hari ini? Hari ni berapa kali tuan-tuan ingat mati? Berapa kali kita ingat mati? Hari ni. Kadang-kadang tak terfikir pun kita akan mati hari ni. Kita tak terfikir pun dan kita rasa kita takkan mati hari ni. Tapi tuan-tuan, lalailah jadinya kita. Tapi kalau kita ingat mati hari ni tuan-tuan, kita nak mati, ta'jilul taubat, segera kita bertaubat. Itu sebenarnya adalah Allah bagi kemuliaan kepada kita. Allah muliakan orang yang banyak ingat mati, dengan Allah Ta'ala bagikan kepada dia untuk segera bertaubat. Rasa segera nak cepat taubat. Itu tanda orang yang banyak ingat mati. Ya. Sikit-sikit salah nak taubat, sikit-sikit salah nak taubat, astagfirullah, salah taubat. Itu tanda orang yang banyak ingat mati. Yang kedua, kata Asy-Sya'daqaq, dia kata qana'atul qalbi. Qana'atul qalbi. Qana'ah qalbi itu maksudnya apa dia? Maksudnya tuan-tuan, hati kita rasa berpada dengan apa yang ada. Hati tidak lagi terikat dengan dunia. Kita zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud itu maksudnya dunia ini hanya di tangan kita, tidak sampai ke hati kita. Ya, dunia bukan untuk kita kejar lagi dah tuan-tuan. Ya, jawatan bukan untuk kita kejar lagi dah. Harta benda bukan untuk kita kejar lagi dah. Kita cukup dengan apa yang ada. Tuan-tuan, kita semakin lama semakin tua. Kita semakin lama semakin menuju ke kubur. Tuan-tuan, lepaskan dunia itu daripada genggaman kita sedikit demi sedikit. Lepaskan dunia. Hari ini kita genggam dunia, kita genggam jawatan kita. Kita tak nak lepas jawatan kita, tuan-tuan. Lepaskan dunia. Sebab kalau kamu tidak melepaskan dunia itu, kamu juga terpaksa terpisah dengan dunia. Kamu tetap akan terpisah dengan dunia. Kematian akan memisahkan kamu. Jangan sampai mati yang memisahkan kita dengan dunia. Biar kita pisahkan diri kita daripada dunia. Lepaskan genggaman kita, lepaskan harta kita sedikit demi sedikit. Harta yang kita ada, lepaskan dia. Lepaskan dia. Maksud lepaskan dia apa dia? Lepaskan dia supaya harta itu bermanfaat di zaman waktu kita berada di alam kubur. Tuan-tuan, kita ada harta banyak, duit banyak,
Harta tu tuan-tuan kita sedekahkan, kita buat wakaf, kita bantu orang, gunakan saudara mara kita. Harta pada kita dah tak ada apa lagi dah. Yang kita nampak harta tu untuk kita nak bawa mati, yang boleh bantu kita di alam akhirat. Bukan lagi dah harta itu untuk kita kerja-kerja. Ya. Ya'ti zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman di kalangan umatku ini, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka cintakan 5 perkara tetapi mereka lupa kepada 5 perkara. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka cintakan kepada dunia dan mereka lupakan kehidupan akhirat. Sayang sangat kepada dunia kita. Dunia yang penuh glamour kita sayang. Kita sayang dengan dunia kita yang kita boleh pergi ke mana-mana. Wa yansawna al-akhirah. Kita lupa tentang kehidupan akhirat kita. Kita dah akan mati. Kita masuk akan dibangkitkan daripada masyarakat. Kita lupa nak buat persiapan hari akhirat kita. Kemudian Nabi kata, yuhibbuna al-hayah wa yansaw wa yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Mereka cintakan kepada kehidupan tetapi lupa kepada kematian. Seronok hidup kita. Kita seronok dengan hidup kita, bahagia dengan hidup kita. Tuan-tuan, hidup kita sekejap saja. Hidup ni sekejap saja. Waktu muda kita sekejap ya. Tak lama pun tuan-tuan. Tuan-tuan, kita baru saja dulu rasa zaman sekolah kita. Kita rasa macam kita baru saja kahwin. Kita rasa kita macam baru saja kerja. Hari ni tuan-tuan kita dah tua, janggut kita dah putih. Kita rasa baru saja lepas zaman sekolah hari tu ni. Hari ni janggut kita dah putih, rambut kita dah putih. Kita dah tua. Hari ni kita dah pencen pun tuan-tuan. Apa yang kita nak kejar? Dulu kita bangga dengan kerja kita. Kita ada jawatan, ada kerja kita bangga. Tuan-tuan, sekarang kita dah pencen, umur kita dah 60, 70 tahun. Kalau dulu jawatan kita pengarah, sekarang tuan-tuan kita dah pencen daripada pengarah. Umur dah 70 tahun, 60 lebih tahun. Kita jumpa kerani pejabat kita. Waktu tu kita duduk berdua dengan dia. Tidak ada beza lagi antara pengarah dengan kerani. Sama. Di dunia Allah dah tunjuk sama, tak ada beza. Tak ada beza. Sama. Maka tuan-tuan, yang kita nak kerja bukan dunia lagi dah. Ya. Dunia yang ada di tangan kita ni kita nak gunakan macam mana dia memberikan manfaat kepada akhirat kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, wa nasyatul ibadah. Orang yang banyak ingat mati ini dia sangat rajin beribadah. Sebab itu orang yang banyak datang ke masjid, datang ke surau apabila umurnya naik, dia jadi tua. Sebab apa? Sebab dia ingat bahawa bila-bila masa saja dia akan mati. Laula syuyukhur raqqa wal atfalu radda wal bahaimu radda la sabba alaikum azab sabba. Kalaulah tidak kerana orang tua-tua yang masih lagi rukuk sembahyang, kalaulah tidak kerana anak-anak yang masih lagi menyusu susu ibunya, kalaulah tidak kerana binatang-binatang yang masih lagi meragut rumput di pada ragu, la sabba alaikum azab sabah, pasti kami akan timpakan kepada kamu azab yang bertimpa-timpa. Allah timpakan azab kepada kamu yang bertimpa-timpa. Tapi sebab tuan-tuan, syuyukh ada lagi orang tua-tua yang datang, ke masjid, yang datang ke surau, yang masih lagi nak rukuk, yang masih lagi nak sujud bersama. Ini yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak tengok orang muda, nak tengok orang yang sehat, tuan-tuan, mereka tidak beribadat pun, mereka tak nak rukuk pun, bahkan ada yang tinggal sembahyang pun. Tuan-tuan, perbuatan itu Allah kata la sabba alaikum azab.
pasti kami akan timpakan azab yang bertimpa ke atas kamu. Maka tuan-tuan, kita perbanyakkan ibadah. Itu tanda orang ingat mati. Banyak ibadah, ya. Kita rasa, tuan-tuan, rasa kemanisan ibadah kita bila kita ingat mati. Kita rasa kemanisan ibadah kita bila beribadah, kan? Kita buat, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, dah tua, masih lagi boleh sembahyang, mampu lagi buat tahajud, mampu lagi dah solat sunat witir, mampu lagi nak buat solat duha, mampu lagi dia puasa, mampu lagi, umur dah lanjut. Sebab apa? Sebab dia ingat dia nak mati. Maka tuan-tuan, dia makin rajin ibadat, makin rajin ibadat, makin rajin ibadat. Itu tanda orang yang nak mati. Tapi orang yang tak ingat mati, dia malas beribadat, malas nak datang surau, malas nak pergi kelas, malas nak mengaji, malas, semua benda malas. Ya, itu tanda orang yang ingat mati. Sebab tu kata Syekh Ad-Daqaq, wa man nasyal mauqiba bi salasati asya'. Barang siapa yang lupakan kepada mati, maka dia akan dihinakan dengan 3 perkara. Orang yang banyak ingat mati, Allah muliakan 3 perkara. Tetapi orang yang tak ingat mati, Allah Ta'ala hinakan dia dengan 3 perkara. Apa dia? Taswifut taubah. Dia tentu sentiasa tangguh taubat. Sebab dia rasa dia tak buat dosa, macam dah ada taubat. Orang yang tak ingat mati, dia tak rasa dia buat dosa. Dia menipu orang, dia tak rasa tipu tu dosa. Dia cakap bohong, dia tak rasa bohong tu dosa, ya. Dia lengah-lengahkan sembahyang, dia tak rasa bersalah melengah-lengahkan sembahyang. Sebab dia tak ingat mati pun, ya. Sembahyangnya cincai, dia tak bersubuh dalam solat. Ambil sembahyang cincai, sembahyang pun cincai. Sebab apa? Sebab dia tak ingat kepada mati. Tapi orang yang ingat pada mati, dia bersungguh-sungguh dalam ibadat, kan? Bersungguh-sungguh dalam ibadat. Kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita ni banyak tangguh ke banyak buat? Kita rasa berdosa ke tidak? Kita tadi sembahyang, tuan-tuan. Dia sembahyang maghrib, kajak sembahyang. Lepas sembahyang, tuan-tuan rasa apa? Apa perasaan kita? Tuan-tuan kita tanya, apa perasaan kita lepas sembahyang? Apa rasa kita? Dekat hati kita, ke ujung hati kita rasa apa? Kita rasa logo ke? Kush dapat dah sembahyang ni ke? Apa rasa? Rasa kita. Kata ulama, tuan-tuan, orang apabila melakukan suatu amalan soleh, maka dia akan ada 2 perasaan. Yang pertama perasaan khauf, takut. Yang kedua perasaan ar-raja, pengharapan. Yang pertama dia takut. Kalau amalan kita tadi, sembahyang kita tidak, Allah Ta'ala tak terima. Bila rasa takut, segera bertaubat. Astagfirullah ya Allah, terima taubat. Astagfirullah. Takut. Kita takut dalam sembahyang kita tadi, tuan-tuan. Waktu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita ingat pada lain. Kita tak ingat pada Allah. Hati kita menerawang sampai ke Rambau, sampai ke Pilit, sampai ke Pidi, sampai ke Jompul. Kita fikir waktu kita sembahyang. Tuan-tuan, kamu bercakap dengan Allah, tetapi kamu tidak menyerahkan, tidak tawajuhkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu merupakan satu dosa? Takut tu
lalu menuntut kita segera taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu lepas sembahyang kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, rasa apa? Kita rasa raja. Kita harap-harap kita dapat aman, Allah terima amalan kita. Allah terima amalan kita. Sebab tu tuan-tuan sembahyang, lepas sembahyang kita doa, Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana anta maulana innaka antas samiul alim. Kita minta, itu raja. Kita harap Allah terima amalan kita. Walaupun amalan kita lintas wapur, tapi Engkau ya Allah terimalah. Engkau lah yang maha pemurah, Engkau lah yang maha pengasih, Engkau lah yang rahman yang rahim. Ya, kita minta pada Allah. Sebab apa? Sebab inilah yang kita nak bawa mati. Tapi orang yang tak ingat mati, dia tak ada fikir sampai cara tu. Yang kedua, orang tak ingat mati ni, apa benda yang lagi? Wa tarku ridha bil kafaf. Wa tarku ridha bil kafaf, iaitu dia tidak redha dengan rezeki daripada Allah. Dia tak redha dengan nasib dia. Dia akan sentiasa keluh kesah. Tak cukup, rasa sentiasa tak cukup. Duit dah banyak, rasa tak cukup lagi. Rumah dah besar, rasa tak cukup besar lagi. Kereta dah ada, rasa tak cukup lagi. Segala macam dah ada dah, rasa tak cukup. Rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, itu tanda dia tak ingat mati. Ya. Rasa tak cukup macam tak cukup macam makan pun rasa tak cukup, ada lagi. Tak puas. Dah merata seluruh dunia bagi dia, rasa tak puas lagi. Itu tanda orang itu tak ingat mati. Tanda tak ingat mati. Tapi orang yang ingat mati, tuan-tuan, dia akan redha. Ya? Dia akan redha apa saja ketentuan daripada Allah. Dia akan sentiasa puas dan bersyukur. Banyak ke dia syukur, sikit pun dia syukur. Itu tanda orang ingat mati. Ya Allah, ini saja pemberian Kau ya Allah, aku terima redha ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya akhir sekali, wa takasuli fil ibadah. Malah beribadat. Orang yang tak ingat mati, dia malah beribadat. Tak nak dia beribadat, tuan-tuan. Itu siapa nak kau surau, malah lah. Malah lah. Dia malah. Bila ada malas tu, tuan-tuan, tak ingat mati. Tapi cuba kita ingat mati. Kau dia mati semalam bercopet, kita datang. Tu kau dah banyak ingat mati. Biar kita rajin sikit beribadat. Kita akan tak pandai mengaji, kita akan cuba belajar mengaji sebab kita nak mati. Quran ni, tuan-tuan, dia akan menerangkan kubur kita. Kubur dengar. Kubur kata apa? Inni baitukal zulm. Sesungguhnya aku adalah rumah kamu yang sangat gelap. Nabi kata apa? Wa in kana syai'an wa in kana syai'an min al-Quran kafahu nurah. Sekiranya dia tadi dalam hatinya ada sedikit daripada Al-Quran yang dia baca, kafahu nurah, sudah memadailah cahaya di dalam kubur. Kalau ada baca Quran. Kalau tak baca Quran macam mana, tuan-tuan? Ya. Kalau tak baca Quran macam mana? Jadi tunggulah hari kematian kamu. Tunggulah hari kematian kamu. Ya. Sebab tu kata Syekh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, fatafakkur ya maghrur fil maut wa thaqaratihi. Fikirkanlah. Dia suruh kita fikir. Bayangkanlah, wahai orang-orang yang lalai daripada kematian. Ketahuilah olehmu bahawa saat sakaratul maut kamu sangat menyakitkan.
sakaratul maut kamu sangat menyakitkan. Wa su'ubatan kasu wa miraratuhu, dan saat roh kamu nak keluar daripada jasad kamu, su'ubah, tersangat susah. Susah, tuan-tuan. Roh nak keluar dari jasad susah. Ya. Sehingga disebutkan oleh Abu Al-As. Ya. Pagi tadi saya baca kitab di Masjid An-Nur, kitab Taibul Ghafilin pun bab mati juga. Dalam kitab tu, tuan-tuan, Abu Al-As dia beritahu kepada anak dia, dia kata kesakitan mati itu seumpama dua bukit orang tua dan bukit Tihamah dihempakkan di atas kedua bahu aku sehingga tak mampu lagi dah nak menanggung sakit berat dan sakitnya. Kemudian langit dan bumi itu pula dihimpit kepada tubuh sehingga melepet sakitnya. Darah aku nak keluar. Ini kata sakaratul maut, nak keluar roh itu sukar seperti mana nak keluar daripada lubang jarum. Susahnya nak keluar. Tuan-tuan, itulah nasib orang yang lupa kepada mati, yang lalai daripada kematian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama lah ingatkan diri kita supaya kita sentiasa dapat ingat kepada mati. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung, yang sentiasa ingat kepada mati. Sebab Nabi SAW sebut al-kaisu man dana nafsahu wa amila lama ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat tundukkan nafsu dia dan beramal untuk amalan selepas kematian. Jadi kita di dunia ni sebelum mati sampai beramal ya. Tapi dah mati besok tuan-tuan tak dapat lagi dah. Kita dah harapkan amalan anak-anak kita. Berapa ramai agak anak-anak kita yang ingat kepada kita? Berapa ramai? Nabi kata apabila kita ni mati, 3 benda akan mengikuti kita ke kubur. 3 benda. Yang pertama isteri dan juga anak-anak kita. Yang kedua harta benda kita, ya, harta benda kita, pangkat kita. Yang ketiga amalan kita. 2 ni akan balik semula, tetapi 1 ni akan kekal bersama kita. 2 isteri, anak, cucu semua balik. Sebab kata tenanglah ayah di sana, tenanglah atuk di sana, semua balik. Pangkat, harta, benda semua balik. Tak ada lagi dah yang jadi hak kita. Yang selama ni pangkat tu kita rebut, hari ni pangkat yang kita rebut itu sudah pun terpisah daripada kita. Selama ni kita rebut harta benda, cari beragi pagi petang siang malam. Hari ni tentu saat mati kita, harta itu pun tak nak kembali kepada kita. Pangkat, harta tak nak kembali lagi kepada kita, tapi yang kembali kepada kita amalan kita. Amalan pula ada 2, soleh ataupun sayyi'ah. Amalan baik ke amalan buruk. Alangkah malang kalau yang tinggal bersama dengan kita itu amalan yang buruk. Wa'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah diri kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita melakukan amal-amal ibadah, ya, untuk kita melakukan amal-amal soleh insya-Allah. Tuan-tuan, mohon maaf atas kata saya, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu aku qauli hadza, wallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا فقه أهلنا وخربات لنا في ديننا مع الأهل والثار أنثى ذكر. ربنا ارزقنا فيه لما ترتضي قال فعلا كراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله منكم.